Assalamualaikum. Okey, kejap. So sekarang ni kita live bersama dengan Coach Fazil. Sekejap ya. Okey, kita panggil orang ramai untuk join live kita sekejap. Okay, dah live. Alright. Hai, Assalamualaikum. Orang ramai untuk join live kita sekejap. Alright. Okay. Hai Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Alright. So hari ini kita nak tanyalah tentang ke mana hala tuju selepas PKP lah peniaga. So tapi sebelum tu kita panggil orang ramai untuk live untuk join kita. Okay, kejap. Saya pun suruh kawan-kawan tunggu share. Orang lain share dulu. Alright. Okay. Alright. So hari ni kita nak live bersama dengan Coach Fazil Hashim ataupun dikenali sebagai Coach Fazil. Kita dengar dia daripada bekerja sebagai seorang kecil-kecilan sampailah sekarang dah besar. Dia buka Malaikat Mall and then pengasas Rauda City and then dia ada Brani Bunch. So hari ni kita nak tanyalah Coach, boleh tak Coach ceritakan sikit tentang semua benda tiga-tiga ni? Okay, kita mula dah ke tengah share lagi ni? Boleh. Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maskulin atas invitation untuk kita live di platform Maskulin Facebook Live kan. Dan but before kita proceed nak check suara clear tak? Okay. So mungkin minta semua yang tengah tonton satu boleh tolong kita sebar luaskan manfaat ni. Jangan beratkan, mudahkan tangan share link ni kan kawan-kawan insya-Allah. Dan insya-Allah kalau nak cerita apa yang saya buat tu macam-macam benda kan, macam apa betul. Benda yang apa sahaja kena buat semua benda ni, tak cukup ke buat satu dua dan sebagainya. Jadi kita sedia maklum kan bahawa apa yang tugas kita, tu yang dia kena faham tu. Tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini, yang mana Allah bagi amanah untuk kita takbir muka bumi ini ikut apa orang kata formula-formula ataupun guideline yang Allah dah bagi. Jadi atas sebab tu saya initially bila dapat anak, kita risau anak kita punya asas agama. Jadi kita buat sekolah, buat tadika. So daripada tadika kembang jadi sekolah antarabangsa. Daripada tu fikir pula takkan di sekolah je, dia mesti ada, dia nak orang kata bermuamalat ataupun nanti dia nak bekerja, dia nak berniaga sebagainya. Kita nak sediakan dia punya persekitaran yang benar-benar mengikuti panduan agama. Maka kita wujudkanlah beberapa, antaranya contohnya bila kat rumah kita nak persekitaran yang mengajak kita untuk mudah solat. Jadi kita buat Rauda City yang mana kita buat satu konsep komuniti yang membawa masyarakat berjaya di dunia untuk berjaya di akhirat. So kita buat neighbours yang baik ataupun neighbour yang nak jadi baik. Bukanlah semua kata ni neighbour soleh, tak, kita tak tahu kan, tapi neighbour yang nak baik, jiran-jiran yang nak baik. Sebab tu dia jiran ke jannah, neighbours di jannah kita kata kan. Dan pada masa yang sama kita fikir juga kalau ada kita sebenarnya kita mengambil daripada ibrah daripada penghijrahan Rasulullah SAW. So Nabi 13 tahun pertama dakwah adalah memfokus kepada pembangunan ataupun asas tauhid
kepada Allah SWT dan menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Tetapi apabila berlakunya peristiwa hijrah, berlakulah asas pembinaan tamadun Islam, yang mana Nabi apabila hijrah yang pertama sekali yang berlaku adalah dia bina perkampungan ataupun bandar di Madinah itu, yang hari ini menjadi asaslah ketamadunan Islam. Yang mana Nabi duduk bersama sahabat, jadi punya masa untuk strategize dan sebagainya. Itu pertama. Dan yang kedua, Nabi pergi ke pasar, ada pasar Yahudi, dan Nabi tak pergi lawan kat pasar Yahudi itu, Nabi pergi buka pasar Islam. Jadi daripada situ dah dapat idea pula buka Malakat Mall. Sebab hari ni kita tahu peniaga-peniaga Muslim khususnya, mereka tidak mempunyai peluang yang banyak untuk masuk kepada shopping kompleks yang besar-besar. Jadi daripada situ dah dapat idea kita buat Malakat Mall supaya kita mudahkan kita memulakan satu perjuangan yang kita kata menyediakan ruang dan peluang untuk usahawan-usahawan kita memasarkan produk mereka ke dalam shopping mall. Tu sedikit sebanyaklah orang kata relationship apa yang kita kenapa kena buat tu, kenapa buat ni, kenapa buat tu. Belum lengkap lagi, kita ada banyak lagi yang sedang dirancangkan dan oleh kerana COVID-19 ni yang mana 10 tahun punya plan kena bring forward, kena percepatkan lagi. So mungkin sedikitlah untuk mukadimah kan. Right. So memandangkan Malakat Mall pun dibuka pada Mac lalu kan. So macam mana dengan sambutan Malakat Mall tu? Alhamdulillah, satu saya rasa atas kerana Allah gerakkan hati-hati pengguna kita Muslim yang umumnya untuk mengkongsikan cerita Malakat Mall ni, perjuangan dia dan sebagainya. Saya rasa Malakat Mall tu sendiri sebagai satu jenama yang baru je, 4 hari buka sebelum COVID, sebelum PKP, tapi kalau mana-mana orang dah dengar lah, bukanlah kata glamour sangat, tapi ramai orang dengar di social media, masih lagi dikongsikan cerita tentang Malakat Mall. Sebab tu kalau kita tengok dari segi sambutan 4 hari yang pertama kan, masa kita buka tu kita merekodkan hampir 24,000 pengunjung untuk mall yang kecil je, dan tak sempat buat marketing pun sebab kita dah sibuk buat renovation, buat macam-macam kan. Dan selepas tu kita terus gerak kerja bila PKP diumumkan, kita mulakan buat projek Zero Hunger, supply bekalkan makanan kepada keluarga-keluarga yang terputus bantuan bekalan makanan. Jadi dia meneruskan kerancakan walaupun orang kata terbantuk sedikit lah pergerakan. Patutnya satu mall, sekarang kita fokus kepada raudah grocer saja untuk pembekalan makanan. Tetapi oleh kerana PKP ni juga, dia memberi ruang sedikit lah. Satu yang tim-tim lain tu dapat rehat kejap. Sebab 4 hari kena attack 24,000 orang. So dapat betulkan sistem dan sebagainya, Alhamdulillah. Tapi pada masa yang sama kita melihat satu keperluan yang sangat-sangat besar, di mana semua perniagaan-perniagaan lain, saya rasa even macam kami lah, Brani Bunch apa semua terpaksa pergi ke mode online dan sebagainya. Ada limitation yang banyak dan drop of revenue, macam-macam lah. Kita pun terkesan juga. Tetapi Alhamdulillah, sebab Allah bagi kita buka 4 hari tu, kita adalah pasar raya yang kali ni kita sedang dalam proses mengembangkan pembekalan makanan. Sebab dia recession proof business lah kan. Contohnya Raudah Grocer, dan Alhamdulillah minggu lepas hari Jumaat kami dipanggil untuk buat presentation kepada KSU, Kementerian Pembangunan Usahawan, dan saya dah bentangkan plan satu blueprint pada saya blueprint bagaimana kita membina ekosistem baru ekonomi Islam dalam mengambil ibrah daripada COVID-19 ni. Sebab kita melihat dalam pembekalan makanan pun orang Melayu, orang Islam tidak menjadi orang kata tidak memiliki pasaran yang share pasaran yang besar. Kalau ikut data kurang 10% kita punya participation dari segi peruncitan. Kita ada yang buat produk, ada kilang dan sebagainya. Tapi apabila kita tengok secara totality terlalu kecil. Dan atas sebab itu kita sekarang sedang gerak kerja untuk menambah satu business model baru, iaitu kita panggil Raudah Grocer Express, yang mana kita boleh menggunakan modal yang agak minima dan sangat cepat untuk kita set up.
Dan mungkin dalam tempoh PKP ni kita fokus kepada online, maknanya order online, deliver. Dan yang insyaAllah besok kita dah start beroperasi untuk online delivery di Seksyen 24 Shah Alam, maknanya area dia lah kita buat online delivery. Yang mana yang ini boleh kita target untuk direplikasikan kepada seluruh negara. Dan tadi pun Alhamdulillah kita mendapat kunjungan daripada Felda Transport, FGV Transport, yang akan bekerjasama dengan kita, insya-Allah. Kita tengah-tengah rancang, tiba-tiba Allah hantar terus siap. Kita baru nak ambil warehouse, kita ingat kena buat sendiri. Sekali Felda datang kata tak apa, kita boleh bantu, kita boleh buat semua. We can do the warehousing, supply chain, delivery apa semua. Jadi insya-Allah kita akan jadikan satu DC yang kita panggil Muslim DC, Raudah Distribution Center, yang mana semua mereka yang ada produk dia boleh supply kat kita melalui kita punya distribution center, dan kita akan distribute ke kedai-kedai kita. Jadi kita sediakan kedai yang kita jual pasarkan produk, majoriti produk-produk orang kita, Bumiputra produk, dan kita juga yang buat distribution. Sebab dia problem dengan kilang-kilang kita, dia boleh buat kilang tapi nak distribute dia tak ada sistem, ataupun dia tidak ada kemampuan nak scale secara besaran. Jadi sekarang kita kilang, you fokus produce je. Dan insya-Allah dalam proses yang kita buat ni fasa pertama lah. Fasa pertama adalah creating the market access kepada produk-produk Muslim kita. Dan yang kedua adalah develop the supply chain. Sekarang supply chain kita dah ada, Alhamdulillah. Ni automatic lah, Allah hantar terus siap je kan. Dan yang ketiga adalah mewujudkan kita panggil community farm, sustainable community farm di seluruh parlimen seluruh negara. Ini dia juga menjawab kepada persoalan isu food security di negara kita. So dalam the entire proses ni, insya-Allah kita akan berjaya mewujudkan 100,000 peluang usahawan baru dan lebih 1 juta new employment. So ni antara projek-projek yang kami tengah rancang, sedang execute, insya-Allah. Alright. Okay. Kalau korang nak tanya boleh tanya je dekat komen. So macam ada orang tanya Hakim Samad ni, masih ada kekosongan ke kalau nak join niaga di Malaikat Mall? Yes, masih ada lagi. Dan memang sekarang ni kalau nak masuk mall ni, biasa orang kita dia payah sikit dengan semua sebab dia punya persepsi dia nak payah sewa, rental dia mahal dan sebagainya. Tapi yang berbeza dengan Malaikat Mall, kita tidak mengenakan rental fix yang tinggi. So kita sebenarnya tak ada sewa pun, kita ada revenue sharing saja. Dengan kita ada base cost tu kena cover lah, elektrik lah, maintenance sebagainya. Base cost campur dengan revenue sharing, maknanya perkongsian atas jualan. Jadi yang ni mengurangkan risiko lah. Macam orang nak masuk first timer, dia tak tahu berapa sale dia. Jadi kita macam saya kata, even macam contoh di Raudah Grocer kan, kalau macam produk-produk IKS kita nak masuk, dia tak perlu bayar apa-apa pun. Dia tak perlu, macam nak hantar barang, dia boleh hantar, of course dia kena daftar sebagainya. Tapi dia tak perlu bayar as per SKU, tak payah bayar ikut rack. So kita nak mudahkan untuk produk-produk Bumiputra khususnya, atau produk-produk Muslim dipasarkan dalam pasar raya yang besar. So jadi tempat ada, tak ada masalah. Dan kalau tak ada nak buka kedai, sebab nak buka kedai tu modal juga kan, walaupun sewa tak tinggi, nak buat capex dan sebagainya. Dalam keadaan ekonomi tak menentu ni agak sukar lah, unless you dah memang ada kedai nak tambah tak apa. Tapi kalau baru saya tak recommend sangat lah. Mungkin fokus kepada pembekalan produk dulu. Tu ada soalan tanya apa, nak buka Raudah Grocer di Kota Kemuning. Boleh sangat. Memang boleh sangat. Nanti kita akan kongsikan dia punya dia punya form untuk apply secara online. Sebab kita dia memang konsep Raudah Grocer ni dia memang buat macam franchise tanpa franchise fee. Dia maknanya look and feel semua sama. Cuma syarat dia mesti beli barang 100% daripada kita. So we are the distributor. So we just want to become the distributor, tapi kita jaga dia punya konsep kedai dia, online system sebagainya, supaya dia standardise, supaya kita maksimalkan kuasa jenama, rasa branding tu lah. Alright. Okay. Yang ni ada tanya, nak buka franchise boleh ke? Itulah boleh. Nanti kejap lagi kita bagi link untuk apply. Okay, jap. Kalau Raudah City tu, macam mana orang nak beli barang-barang dekat situ? So ada link ke apa ke? Okay, sebab sekarang ni dalam tempoh PKP kita cuma operate untuk ada 2 platform utama. Satu adalah raudahgrocer.com. Yang ini untuk beli barang-barang groceries lah.
barang-barang groceries ni, tapi kita delivery sebab PKP ni ada sekatan jalan dan sebagainya, so dia limitation lah kepada Cyberjaya, Puchong, Dengkil, Bangi, Kajang, Serdang. So buat masa ni kat situ, dan bila kita activate kita punya warehouse di section 24 insyaAllah, dan kita akan cover Shah Alam, Kelang, Subang. So itu by hari Jumaat ni insyaAllah dah on. Dan kita akan teruskan expandkan kita punya online ni. Tu di raudahgrocer.com, nanti boleh pilih location dekat mana, boleh shopping. Boleh pilih location semula. Boleh pilih location insyaAllah. Itu untuk barang-barang groceries. Kita juga ada platform Hayyib.com. Hayyib.com ni adalah, inspirasi nama dia adalah halal dan toyiban, tapi kita tak adalah garanti 100%, tapi kita ke arah itulah. Target kita adalah in the future orang Muslim kalau jual produk dia mesti ada halal dan toyiban. Tapi kita ambil inspirasi daripada nama Hayyib tu, halal dan toyiban, jadi Hayyib.com. So yang ni ada barang-barang lain lah. Kita ada lebih 6,000 merchant online, yang mana macam-macam barang ada kat situ. Yang tu you beli, dia macam platform lain lah, Shopee, Lazada sebagainya. Tapi Hayyib tu kita punya lah, payment gateway pun kita punya sendiri. Cuma merchant tu can be anyone. So if you are a merchant, you are online trader, this is one of the funnel lah, tempat marketplace yang you boleh juga marketkan produk anda. Okay, saya tertarik dengan coach kata tadi pasal Brownie Bunch, coach buat online kelas semua kan. So nak tanyalah, sejak PKP ni macam mana dengan proses pembelajaran budak-budak tu? Adakah dengan online juga ke atau apa ke? Okay, memang kita mulakan kelas online, tapi agak mencabarlah. I have to admit, bukan kita tak pernah rancang untuk tadika buat operation secara online ni kan. Dan memang dia tidak efektif secara totality, sebab anak-anak kecil ni dia lebih kepada hands on activity. Sebab tu kena pula kami Brownie Bunch ni memang Montessori based education. Tetapi dengan limitation yang ada ni, kami cuba juga. Ada beberapa kelas kita buat secara menggunakan platform FB, yang mana kita kumpulkan kita punya selected one of our best talent untuk deliver certain topik. Macam contohnya kita ada sekarang ni daily Mukaddam, daily Arabic, daily Hafazan, dan kita ada juga daily senam robik. Senam robik macam mana? So kita akan live dengan uncle kita akan buat live, so the children just follow lah dia punya movement dan sebagainya kan, sebab dia orang dah biasa pun. Memang kalau kat sekolah pagi-pagi 8 assembly dia orang akan menari dulu, exercise cara budak-budak kecil lah kan. So kita ada storytelling and conversation tu antara kelas-kelas kita panggil centralized class. Tapi pada masa yang sama kita ada juga individual class, yang mana cikgu akan call sama ada mostly one by one lah. Kalau tadika one by one, yang mana dia akan ada sesi one on one dengan the student untuk detail specific subject, English, matematik dan sebagainya. Dia tidaklah boleh mengganti offline class. Cuma kata buat budak pun dah sebulan lebih dulu kat rumah, boring. Tapi tak semua juga yang dapat komit tu. Ada juga budak yang tak nak masuk kelas, ada yang dah seronok main je kan. Tapi kita dapat banyak feedback parents yang mana anak-anak yang seronok, semangat, pagi-pagi dah pakai baju sekolah dah, tapi duduk rumah je. Dia dah pakai baju tadika dah, sebab kita recommend kalau boleh pakai sebab bagi dia mood kan. So ramai juga yang participate kelas online kita. Dan so far alhamdulillah, it's not perfect, memanglah ada kekurangan sebagainya. Tapi kita rasa okey lah buat masa ni, dan kita doakan agar PKP ni ditamatkan setelah selamat. Setelah selamat, dan apa pun kita kena ambil ibrah. Ada parents mungkin dia risau macam anak dia akan tertinggal lah, nanti macam mana nak cepatkan. Kita kata, ada satu posting saya baca, you don't have to worry pasal anak you punya academic development ke apa ke. They are at the right place where they should be. Kan, sebab ini waktu yang kita nak kena kuatkan semangat spiritual dia dan juga semangat emosi dia, kekuatan emosi dan spiritualnya. Dan kita pun lagi 2 hari nak masuk Ramadan, dan saya rasa sangat-sangat terbaiklah waktu sekarang ni untuk kita gunakan. Yang mana relationship dulu jauh, mak ayah dah tak ada masa, tu ni ruang dia lah, insyaAllah.
Betul. Alright. Macam ada orang ni cakap, coach nak supply produk dekat Malakat Mall atau Rauda City macam mana ya? Dia tanya. Okey, yang tu tak apa. Yang tu boleh datang. Yalah, dia masalah PKP ni you all limited sikit nak datang kan. Tapi kalau lepas PKP boleh datang, bawa sampel produk dan terus diserahkan dengan kita punya merchandiser. Nanti saya akan letak dekat nombor telefon saya punya team yang you all boleh contact juga. Cuma kalau nak tunggu terbaik tunggu lepas PKP, tapi kalau you all boleh datang juga. Satu lagi maybe saya nak touch sikit sebab tadi tajuk kita adalah strategi kan. Nak tahu hala tuju dan apa strategi peniaga dalam tempoh PKP ini dan mungkin selepas PKP tu. Jadi ni antara tips penting lah saya rasa mana-mana peniaga usahawan dia kena faham benda ni. Pertama, kita kena manage cash flow yang ada. Cash flow cash, mana duit tunai yang ada kat tangan tu kena jaga betul-betul. Kena maksimalkan penggunaan dia. Maksudnya kalau tak perlu guna jangan gunalah. Kan? Maknanya kalau jangan biasanya kita bayar sewa semua sama je kan. Ni waktu sekarang ni kalau boleh ini cadangan saya, nanti landlord marah pula dengan saya kan. Tapi kalau apa yang kami buat di Brani Bunch, it's not that we don't have the money, but the money yang kita ada tu dia ada amanah tu. Kalau kita salah guna, macam contohnya macam waktu biasa, sedangkan cash in dah sikit, cash in tak banyak seperti biasa. Yang banyak sekarang apa saja yang kita ada kita kena maksimalkan penggunaan dia. Jadi macam kami biasanya yang untuk landlord kita hantar satu surat untuk satu minta diskaun. Dan kedua untuk kita inform dia untuk bayar sewa menggunakan duit deposit yang kita dah bayar. Kan biasanya kita bayar 3 bulan deposit ke 4 bulan deposit. So kita kata kita untuk tempoh ni sebab kita punya collection revenue kita jatuh, kita minta tolong guna dulu deposit. Even dengan TNB pun sebutkan juga. Dan alhamdulillah TNB pun terima, dia utilize deposit kita untuk bayar kita punya bill. Jadi kita tak perlukan keluarkan cash yang ada kat tangan tu. Jadi kita maksimalkan penggunaan tunai yang kita ada dan manage properly. So kalau ada supplier, jangan sampai kita naya sampai supplier tak boleh makan, sampai dia pula susah, janganlah kan. Tapi sebab kita tahu kerajaan dah bagi moratorium 6 bulan, yang mana kebanyakan orang-orang kita, maknanya komitmen bulanan dia dah jatuh lah, tak perlu bayar bank sebagainya kan. Jadi kita negotiate lah dengan dia. Okay, berapa yang you perlukan betul-betul. Jadi supaya walaupun you ada duit, tapi you kena jaga cash yang you ada tu. Sebab takut-takut by the time you nak pakai duit tu, you tak ada cash lah. Then you cannot maneuver. Kita nak mengelakkan situasi peniaga usahawan terpaksa buat pinjaman unnecessarily. Kalau memang perlu sangat, tak apa. Tapi kalau dimaksimalkan cash yang ada kat tangan tu, so juga jaga. So tadi saya sebut manage cash flow, renegotiate dengan supplier atau landlord untuk payment term kita sebagainya, utilize deposit untuk bayar sewa. Dan yang ini penting juga kan, study peluang-peluang bisnes lain yang ada. Kita usahawan ni dia kena agile, dia kena senantiasa orang kata fleksibel dan bersedia untuk berubah. Sebab kalau kita tak ubah, kita akan diubah. Jangan lupa kita kena belajar ibrah daripada peristiwa syarikat Nokia kan. So kita kata we done nothing wrong. So actually they done nothing. So that's why dia tiba-tiba je out of game kan. So menangis dia punya founder dia kan. Macam-macam, they used to be the number one leader in the world sebagainya, tiba-tiba je out of game. Pasal apa? Bila perubahan berlaku dekat luar dunia dan macam-macam, dia maintain juga dengan tak apa, aku dah besar dah, aku dah okey dah. So yang kita yang kecil ni lagi lah kan, kena lebih agile. Tak boleh kata aku memang tak buat benda ni je, tak apa sampai mati aku nak buat benda ni, tak boleh. So kena tengok ruang apa peluang yang kita ada. InsyaAllah malam ni saya akan live juga di Facebook saya untuk launch a new business opportunity untuk pasca COVID-19. Jadi siapa yang berminat bolehlah insyaAllah tune malam ni, insyaAllah 9:30 malam. Alright, okay. So adakah peniaga ni perlu menukar konsep kepada online semua ni? Okay, of course siapa yang memang masih lagi tidak berniaga secara online ini dah bukan wajib lagi lah kan. Dalam maksudnya kalau you still tak ada platform yang menjual ataupun bagi information secara online, maka ni bukanlah waktu, ni dah pukulan kad merah dah sebenarnya. Betul. Because kalau you tak masuk online, maksudnya you don't exist. So if your product ataupun your company are not searchable kan, maknanya orang cari tak jumpa, maksudnya you don't exist lah, as simple as that. Dan of course kalau mungkin sebelum ni bisnes tu memang tak perlu pun online. So kita kena tengok, kita kena ubah
business model kita. Dia bukanlah online ni akan ganti 100%, tidak. Tetapi dia channel untuk bagi information. Sebab sekarang ni contoh PKP, orang duduk depan komputer, depan phone sahaja. Kan? So dia tak ada cara lain, dia tak boleh pergi mall, tak boleh keluar jalan, tak boleh buat apa kan. So the only way to reach your potential customer is to be online. So it's not acceptable for you. Kadang-kadang business owner saya kata Facebook page ada, Facebook page pun tak ada. Saya ada Facebook, kawan-kawan ada, dia berniaga. Dia aktif online, tapi aktif online bersosial kawan-kawan je. Bila buat berniaga, buat produk dia tak cerita. Ada yang macam tu, ramai juga. So walau dia tak boleh lah sekarang ni you kena buat. Paling kurang Facebook lah, paling kurang. Kalau tak buka website pun paling kurang kena ada Facebook. Sebab at least you boleh orang kata apa, very low cost lah. Almost tak ada cost pun kalau buat sendiri kan. Just create satu posting, buat video dan sebagainya. So kena study balik business model dan maksimalkan peluang yang ada dekat online, insyaAllah. Alright. Okay, saya nak tanyalah pasal yang zero hunger tu. Okay, macam mana coach boleh terfikir untuk buat zero hunger ni? Lepas tu macam mana proses-proses dia semua yang kena ambil? Satu ialah kami dah lancarkan program zero hunger ni 5 tahun yang lalu. Yang mana kita nak pastikan dekat negara kita tidak ada kelaparan kerana tak dapat makanan. Sebab apa? Kita yakin bahawa apa yang kita ada di negara kita ni cukup untuk kita bantu saudara kita yang lain lah kalau yang tak ada makanan. Jadi kita terbaru kami baru bangunkan satu web app lah, very simple app, terpanggil zerohungerapp.com. Yang mana saya dah post dekat dalam komen, yang mana kalau kita ada keluarga yang sama ada dia memang dah putus makanan ataupun dia tahu ada orang yang memerlukan bantuan, dia boleh daftarkan keluarga tu dan dalam tu dia boleh maknanya komuniti setempat boleh nampak data tu. Ini baru lagi lah, kita baru je belum officially launch lagi tapi dah start masukkan data. Yang mana kita punya idea nak pastikan dalam era tahun abad ke-21 ni tidak ada sesiapa yang sepatutnya berada dalam kelaparan kerana tak ada makanan. Sebab ada ramai orang yang ada terlebih makanan. Terlebih makanan, buang makanan pun ada kan. Jadi maksudnya kalau kita tahu ada saudara kita yang kelaparan, kita bantulah. Sebab tu kami di Zero Hunger melalui Malakat Mall kita dah distribute lebih 7,000 keluarga yang tapi application ni kita dapat lebih 90,000 seluruh negara. Jadi kita kita harap yang kita sumbang juga tapi yang public pun sumbang banyak juga melalui PPIM, melalui sedekah market sebagainya. Kalau boleh datang, bukan kalau boleh lah, wajib dah tu kita tolong. Pastikan tidak ada mereka yang kelaparan. InsyaAllah. Alright. Okay, so macam mana coach membantu peniaga, terutamanya peniaga di Malakat Mall sendiri? Mungkin ada strategi ke ataupun mungkin ada coach punya plan ke apa-apa? Okey, dekat Malakat Mall kita ada satu center terpanggil STC kan, SME Transformation Center. So yang mana sasaran kami ialah kita nak bangunkan paling minima 1,000 jenama kelas dunia. Jadi pada siapa yang dah dekat Malakat Mall, kadang-kadang dia yang besar-besar ni dia tak mau. Ya, aku dah besar dah, tak payah ajar aku dah, aku okey je. Kan? So tapi dia nak jumpa dia pun payah, dia nak jual barang dah habis. So biasanya saya suka work dengan yang kecil lagi lah, atau yang plan nak besar kan. And dia senang sikit sebab dia dengan cakap sikit. So apa yang kita buat ialah sekarang ni kita tengah bina plan bagaimana kita nak build kita punya equivalent to the multinational brand. Contoh kita ada Nestle contohnya kan. So we need to build, not Nestle per se lah. Dalam Nestle ada macam-macam produk kan, Milo lah, apalah. So kita kebanyakannya kita dah ada dah produk-produk comparison, tapi ada yang tak sampai lagi macam Maggi contohnya kan, tak dapat lagi lah the best alternative lagi. Tapi maybe kita boleh kita nak bantu developkan brand-brand ni, brand-brand Muslim setanding atau lebih hebat lagi daripada brand-brand dunia ni. So kalau siapa yang masuk je jadi pembekal dekat Malakat Mall,
pastinya automatik dia akan dapat servis percuma, dia tak perlu bayar apa-apa. Dan of course kita sebenarnya menggalakkan kepada koperasi lah untuk menjadi ahli koperasi, koperasi pembangunan pengguna Islam Malaysia, yang mana kita khusus, yang maksudnya platform koperasi ni kita, sebab apa koperasi? Sebab dia milik bersama, bukan milik Coach Fazil kan, dia milik bersama. Kalau tuan-puan berniaga, berbelanja dekat Malacca Mall, dekat Rauda Grocer, yang ni semua jadi milik tuan-puan balik, sebab dia akan pulang balik dalam bentuk dividen untuk koperasi. Dan kalau pengguna sendiri, dia dapat dividen share juga secara percuma, secara automatik. Jadi memang kita banyak peluang. Perjuangan kita kat Malacca Mall memang menyediakan ruang dan peluang kepada usahawan-usahawan kita, sama ada yang baru berkecimpung ataupun yang dah otak-otak pun boleh juga, insyaAllah. So Rauda City memang hanya macam barang-barang rumah semua itulah. Rauda Grocer. Rauda Grocer. Dia tak ada yang macam makan online semua, tak ada lah. Kita ada tapi yang tu kita belum launch lagi. InsyaAllah saya rasa dalam 2-3 hari lagi. Kita ada satu app kita panggil hayyibfood.com. Okay, tadi yang hayyib.com untuk macam Lazada punya experience kan. Okey, Hayyib Food ni kita sebenarnya nak bantu peniaga-peniaga yang tak dapat berdaftar dengan e-hailing services. Sebab yang mana yang dulu dah daftar, dia okey lah, dia boleh dapat kan. Tapi yang tak ada ni, I ada restoran, I ada kedai, I nak meniaga bazar Ramadan, tak ada. So I nak meniaga kat mana? So dia boleh daftar kat hayyib.com yang dia boleh buat offer delivery sendiri. So sekarang ni kita adalah dekat Malacca. Kalau area Cyberjaya, kita adalah delivery Cyberjaya, Putrajaya, kita ada delivery daripada Banco melalui Malacca Delivery. Itu adalah you boleh order makanan online sebagainya. Motor hantar pakai motor, dia pakai rider. We have our own rider. Cuma yang tu limited kepada kawasan yang dekat Malacca saja. Tapi kita tengah akan launch insya-Allah lagi sebelum Ramadan ni kita akan launch lagi sehari 2 hari ni. Mungkin besok kot. Hayyib.com yang mana pengusaha boleh daftar terus produk orang dan dia boleh letak menu apa yang orang boleh pilih, dan bila orang masuk kat situ dia tahu. Katakan you duduk kat Ampang, so you tengoklah siapa yang ada daftar dekat Ampang, you order, orang tu akan hantar ke rumah you sendiri ataupun ke office you. Alright. Okay, kalau macam, yelah kita ada baca berita-berita yang kata MBSA dah bayar balik permit perniagaan semua. So boleh tak coach komen sikit tentang isu ni, bagi pendapat coach sendiri macam mana, apa langkah-langkah yang perlu diorang ambil, yang perlu diorang bina balik semua. Okay, saya kan bila kerajaan mula-mula semua sibuk buat bazar, e-bazar. Lepas tu tiba-tiba je semua tak ada benar kan? Betul. E-bazar. So yang mana yang dah bayar lah semua dipulangkan sebagainya. Dia sebagai kita nak komen kerajaan ni, dia kerajaan kan. Dia tak boleh menghalang saja, dia kena apa pilihan, apa option. Because dia kena faham bantuan kerajaan tu bukan banyak mana. Dan bagi pun sikit je. Bulan ni 1,000, bulan depan RM600. Orang tu nak raya, nak perlukan kehidupannya, nak bayar sewa, nak bayar apa semua kan. So dia tak boleh bagi satu solusi yang bukan solusi. Dia kena bagi okey, tak boleh buat ni, okey apa yang boleh. Jadi sebab tu kami ni mungkin penyedia perkhidmatan yang kita nampak okey. Kalau yang bazar, e-bazar yang diorang nak buat, diorang buka bazar macam biasa. Cuma orang tak datang, yang datang rider pick up. Yang itu akan mewujudkan suasana yang agak bahaya lah. Sebab walaupun kita tamat PKP, tetapi kita masih kena jaga lagi social distancing. Kita kena jaga lagi kurangkan unnecessary gathering dan sebagainya. Sebab dia punya kesan COVID-19 ni dia masih panjang lagi. Jadi sebab itulah kita buat platform tu. Kita kata kita buat hayyib.com, hayyibfood.com, yang mana semua peniaga-peniaga you boleh masak kat rumah pun tak apa, tak ada masalah. Cuma sekarang kat mana you nak advertise produk you? Orang nak jumpa kat mana produk you? So kita cuba bangunkan tu lah, kita cuba. Tapi lah dengan masa pendek ni kan, dengan kita pun limitation jugalah. Tapi Alhamdulillah tim kita dah siapkan dan ni ada soalan. So jadi maknanya usahawan-usahawan peniaga kita yang dulu, tapi kita nak sebut juga siapa yang nak jual masa bulan Ramadan ni, dia jangan jual ikut trend.
Betul? Orang lain berniaga, dia pun berniaga juga. Last dia bagilah kari pap yang tak diinti lah. Kari pak angin. Kari pak angin sebagainya. Itu tak boleh. Dia menipu dalam jual beli ni, tak boleh. Kan? So maknanya kalau you memang tak kerti masak, janganlah masak. So orang yang pandai masak you jual kan. So dia ada smart partnership lah kan. Tapi kalau tak ada juga, nak jual juga, tu tak bertanggungjawab lah. So kita akan sediakan platform tu. Ini ada satu soalan, sharekan formula healthy costing untuk bisnes yang sesuai dalam situasi PKP. Adakah margin keuntungan 30% syarat wajib atau ia fluctuate mengikut situasi dan produk? Okey, dia bergantung kita dekat level mana. Kalau kita pengeluar, maknanya kita keluar daripada raw material kepada finish product. So margin minimum kita mesti ada, maksudnya daripada retail, dia ada factory, ke distributor, ke consumer kan, retailer dan consumer. Dia ada 2 layer tu, distributor, retailer, baru sampai kat consumer. Kan? So margin minima mesti ada 50%. Kalau dia bukan essential item lah. Kalau essential item macam minyak, beras tu payahlah nak dapat banyak tu punya margin. Tapi sebenarnya bukan mustahil, tapi susah sikit. Tapi kalau produk lain, saya tengok macam banyak usahawan buat produk niche tapi margin 20%. Macam mana you nak jual? Kan, bila you nak jual, you tak boleh jual semua orang. You boleh jual melalui dealer, distributor. Bila you bagi margin 10%, macam mana orang nak jual produk you? Sebab effort yang sama, dia kena pergi kedai, kena jaga stok, kena buat tester sebagainya. So kalau margin you sikit sangat, tak boleh lah. Kan? So kalau minima sepatutnya 50%, tapi sepatutnya the best is about 60 to 70%. Dan of course lah, kalau kita jual barang yang semua orang dah jual dan orang semua throw price, yang tu masalah besar lah. Sebab tu kalau kita buat produk yang kita buat manufacturing, pastikan produk kita tu dia competition kurang, ataupun nak compare tu dia bukan apple to apple. Supaya margin itu you mesti sama. Sebab margin tu you kena ada dalam every level of the distribution channels tu, mesti ada margin yang proper. Jangan kata lah, kau nak jual produk aku margin sikit. Kita bukan Nestle, kita bukan je Milo ke kan, satu dunia kenal kan. So make sure kita ada enough margin kalau kita adalah pemilik produk ataupun pengeluar brand. Tetapi sekiranya kita adalah tier 1, tier 2 distributor, yang tu pun kita kena faham juga. Contoh ada yang masuk ke Rauda Grocer. Kita kata Rauda Grocer kena ada certain margin lah. Kalau nak buat daripada harga jual, kita kena dapat margin banyak ni. Dia kata, ini tinggi sangat ni. Dia kena faham lah, setiap operasi kedai yang kita nak letak tu, dia ada kos operasi dia. Ada gaji dia, sewa dia, api air dia. Lain lah kalau berbeza. You hantar kedai runcit dengan you hantar supermarket. Dia punya kos dia berbeza. So atas sebab itu, kita menyarankan sama ada dia sole distributor ataupun dia brand owner lah untuk dia supply ke dalam kita punya sistem. Barulah dia akan dapat orang kata reasonable margin for them lah. Kita tak nak squeeze dia sampai dia tak ada duit. Tapi kalau dia level 2, level 3 nak hantar ke supermarket, dia agak tak sesuai lah. Dia biasa kalau level 2, level 3 ni mungkin lebih sesuai dia macam dropship atau dijual secara talian kecil-kecil. Tapi kalau nak masuk ke mall, masuk market, then you kena ada kapasiti yang berbeza. So dia mungkin tak ready sekarang, tapi boleh dibangunkan sampai dia ready. Alright. Okay, Coach ada tak nasihat untuk orang-orang yang baru nak mulakan bisnes ni, macam mana diorang kena buat, apa yang prosedur yang diorang kena ikut semua? Okay, first kali is intention dulu kan. Kena reset intention yang betul. Maknanya innamal a'malu binniyat. Nabi kata kita punya amal bergantung kepada niat kita. Pastikan niat kita adalah untuk mencari redha Allah. Sebab kalau kita niat yang macam tu, Allah akan buka jalan, Allah akan bagi keberkatan, Allah akan mudahkan segala-galanya. Akan ada cabaran, tapi insya-Allah dengan niat yang betul, insya-Allah Allah akan mudahkan. Itu pertama, niat kena betul. Dan kedua, kita berniaga. Kalau nak jadi usahawan atau nak jual barang sebagainya, kita mesti menyelesaikan. Sebab tu niat dia nak dapat rahmat Allah. Kedua, dia mesti ada niat nak selesaikan masalah yang ada dalam masyarakat. Jadi bila usahawan dia berfikir macam tu, contohlah kan dia nak makan tapi masa tak ada. So dapat idea buat makanan sejuk beku contohnya kan. Kita ada contohnya lah pau contoh kan. Saya kalau brand pau ni yang saya suka ada Ain Treat. Ain punya pau ni memang best gila. Dia punya pau dia kan. So dia buat dalam satu business model yang siapa-siapa boleh jadi distributor dia. Siapa-siapa boleh jual. Siapa-siapa boleh beli dan simpan dalam peti ais dia, dan bila nak makan boleh panaskan aja. So contohnya lah kan. So dia menyelesaikan masalah. So bila perniagaan ataupun produk yang menyelesaikan masalah orang ramai, contoh nanti nak bulan puasa
nak sahur contohnya kan. Sahur takkan nak pergi masak gulai pukul 3 pagi, patutnya tahajud pergi masak pula dulu nak pegang sahur gila-gila kan. So tak sesuai lah. So lebih sesuai kepada makanan sejuk beku yang dah siap, panaskan je 5 minit, penuhkan dengan solat-solat, lepas tu turun makan sahur contohnya lah kan. So makna kata kalau usahawan dia niat kena betul, dan kedua niat kerana Allah, dan kedua adalah mesti menyelesaikan masalah. Maknanya produk ataupun servis dia mesti menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, bila nak mulakan perniagaan, mulakan dengan ambil risiko yang paling kecil, bukan paling teruk lagi. Contohlah ada 10,000 dalam tangan, ambil terus 10,000 campak dulu dalam perniagaan, itu tak betul. Kan, cari dulu apa perniagaan yang kalau boleh tak keluar modal dulu. Kalau boleh lah, kalau kena keluar modal sikit dulu. Kan, so lepas tu build. Biasakan, ni saya ajar, buat business lidi dulu. Buat bisnes apa? Lidi. Okay. Business lidi. Business lidi ni maksudnya saiz dia kecil kan, modal dia tak besar. Kalau dia patah satu, kita boleh ganti lagi. Dan banyakkan business lidi ni. So maknanya business lidi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dah banyak business lidi tu, kalau satu patah pun, kita ada lagi yang lain. Boleh ganti. Kalau business gitu bukan lidi lah, pakai apa, tiang besi ke tiang apa kan. Satu patah nak ganti balik tu payah. Nak ganti balik tu rasa banyak sangat modal nak kena pakai dan sebagainya. Dia boleh mengakibatkan kemurungan kalau kita buat bisnes besar-besar terus. So biasakan bisnes kecil-kecil, biasakan transaksi yang kecil. Kalau tak boleh, jangan sampai yang RM1, RM2 ni saya tak main lah. Saya nak main yang ratus ribu juta. Ni masa banyak orang kita macam tu. Dia nak buat perniagaan hari ni, besok dia nak kaya. Kan? So dia bukannya it doesn't work that way. Dia maksudnya kita kena banyakkan kita punya, tadi ada satu somebody sebut multiple stream of income ataupun multiple stream of business. And so apa nama ni, the idea is kita keluarkan, kita banyak pipe air yang keluar. Yang kita tadah lah, jangan kita pipe air kita pergi buang lah. Kan, tak tadah pun kan. So maksudnya kita ada, kata ada 10 bisnes, ada 10 pipe air, 10 pintu rezeki boleh masuk. Yang ni sikit. Tapi percayalah, dalam sikit-sikit tu ada satu yang tiba-tiba jadi besar. Itu yang berlaku kat kami lah. Kami buat macam-macam benda, tiba-tiba brand ni jadi besar. Kami buat macam-macam benda, tiba-tiba insya-Allah nampak gaya malaikat maut akan besar. Kita buat gila-gila, nampak gaya Raudah Grocer ni kita buat 5 tahun dah. Satu je kan, tak besar-besar lagi, tapi bila meletup dengan malaikat maut, insya-Allah dia boleh akan jadi besar. Okey. Then kejap, ada soalan juga ni kan. Dia kata apa? Tentang terangkan pasal community farm. Yes, community farm. Okey, kita sedia maklum bahawa Malaysia mengimport lebih 50 bilion raw material makanan dalam masa setahun, 50 bilion. Jadi apabila berlaku PKP, dan PKP ni bukan hanya di Malaysia, seluruh dunia, maka pembekalan pun dah jatuh. Ekspor kita kurang, import kita pun jatuh jugalah. So dia sebenarnya mewujudkan satu peluang dan ruang untuk kita ambil alih certain percentage yang dulu kita kena import. Yang mudah-mudah lah, janganlah buat benda yang complicated sangat. Yang kereta terbang ke kapal terbang ke apa, bagilah orang lain buat. Kita buat yang simple lah, ayam, beras kan, benda-benda yang kita boleh buat lah kan, vegetable farming sebagainya kan. Ini nak makan vegetable pun kena import. Kalau lokal pun kena ambil daripada cross country kan, kena pergi ambil kat Cameron. So dalam konsep kita community farm ni, cadangan yang kita dah serah pada kerajaan masa tu dekat Kementerian Pembangunan Usahawan, kita merancang untuk membina 222 community farm seluruh negara. Yang kita ambil satu parlimen, satu community farm. So dia bertindak dua function lah. Satu, peluang perniagaan, reducekan dependency to import. Dan kedua adalah also dalam konteks menjadikan kita punya food security program. Maknanya jika berlaku apa-apa, import tak boleh masuk, kita ada barang, barang asas tu kita boleh produce sendiri lah. So tu idea yang kita kata community farm tadilah. Right. Okay, so yang ni ada orang cakap, maksud coach penjual dari rumah sudah boleh masukkan Hy-Vee Food apps untuk jual? Betul. Once kita launch, boleh daftar dan jual secara online, tapi you kena buat delivery sendiri ataupun you kena cari partner dengan rider lah. Cari rider. Dia kena partner dengan rider. Kita boleh buat, tapi kalau dalam tempoh pendek ni lebih mudah untuk kita cari seorang rider yang dia boleh cover certain area. Ataupun kita sendirilah hantar. Ambil je seorang staff untuk buat delivery kalau bisnes tu besar. And then kalau kita tahu ada kawan 10 orang ke duduk dekat-dekat, dia boleh share je satu rider.
So maksudnya kita kena kreatif ni, kita tak boleh tunggu orang. Kita tak boleh tunggu orang nak tunggu masuk Panda tak bagi masuk. Masuk Grab tak bagi masuk dah pasal kita dah penuh dah. Kan? So tak payahlah kat depa. Bukan je orang je boleh market, kita pun boleh market. Cuma kalau tak ada platform, you buat website you buat website you, ada 100 website. Peninglah orang nak pergi beli kuih satu website, nak beli roti john satu website, gini satu website, matilah orang tak buat je. Sebab tu hari food kita kumpulkan semua. Then korang pandai-pandai lah nak deliver. So itu idea je lah. Alright. Okay, so Coach ada tak kata-kata semangat bagi peniaga-peniaga ni untuk teruskan diorang punya perjuangan ni? Baik, saya pertama sekali saya kata apa yang berlaku sekarang adalah peluang sebenarnya, bukannya satu kemurungan ke kemalangan ke atau satu peristiwa yang menakutkan. Dia menakutkan dari segi sakit mati, itu satu takutlah. Tetapi kepada peniaga, kepada usahawan-usahawan kita khususnya, inilah peluang. Pertama kali mana ada 6 bulan tak payah bayar bank. Tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku. Dalam mana-mana recession yang kita ada sebelum ni tak pernah sampai bank diarah tak payah ambil payment 6 bulan. Maknanya kalau dulu biasanya ada allocation nak bayar bank tu, kita ada 6 bulan untuk tarik dana yang kita ada tu untuk maksimalkan untuk benda lain. Itu pertama. Dan yang kedua, kita kena yakin, la tahzan. Kita jangan bersedih sangat. Kita tahu yakin yang Allah bersama kita. Kan, Allah ada dengan kita. Allah kata apa, saya sebut banyak kali dekat FB live saya sebelum ni, if you come to me walking, I come to you running. Itu Allah kata. Kalau kita datang ke Allah berjalan, Allah datang dengan kita berlari. Maknanya Allah ni sayang kita lebih pada kita sayang diri kita. Kan? So maksudnya kalau kita yakin, jangan bersedih, yakin yang Allah bersama kita dan yakin sebenar-benarnya. Yakin yang Allah akan mudahkan apa yang kita nak buat. InsyaAllah kita akan berjaya. Dan yang ketiga, ini waktu yang kita semua kena faham bahawa kita tidak boleh bergerak secara sendiri. Kita tak boleh berjaya seorang-seorang. Sebab nak masuk syurga tu, bukannya syurga tu duduk seorang-seorang, dia duduk berjamaah. So kita kena bersama-sama dalam satu jemaah, dalam satu kumpulan. Yang fikrah dia sama, cinta dia sama. Cinta kita semua adalah saudara. Kita semua bersaudara. Kalau kita faham konteks itu, maka bila sahabat kita berniaga, kita akan dengan penuh cinta membantu dia. Tak dapat beli barang, kita dapat share posting dia paling kurang. Ini jangan kata share posting, marah lagi dia. Allah, dah asyik dia berniaga je. Aku nak berniaga? Kan? Orang kalau bangsa lain buka kedai hantar bunga, kita hantar santau. Kan? Hopefully tak adalah orang yang dengar kat sini kan. Tapi mana kita kena ubahlah. Kita kena bersaudara yang memang disarankan oleh agama kita, yang mana apabila semua memainkan peranan cinta mencintai antara satu sama lain, maka kita akan saling bantu-membantu. Sebab tu dalam ekonomi yang kita cuba bina ni adalah ekonomi yang tidak akan gagal. Tidak akan gagal. Jadi maksudnya semangat kita kena educate lah semua kawan-kawan kita. Kita kena support each other. Dan platform ni saya dah bina dah. Saya bina untuk semua melalui Koperasi Pembangunan Pengguna Islam Malaysia. Maknanya kita satukan kekuatan yang ada RM100, RM100, ada RM10,000, RM10,000, ada RM5,000, RM5,000 masuk dekat koperasi. Jadi ahli koperasi. Koperasi tu jadi kita punya orang kata apa, mothership kita. Supaya kita tak payah pinjam duit dah. Bila dah koperasi akan menjadi sebagai pelabur strategi peniaga-peniaga. Maka peniaga tak perlulah pergi pinjam duit dah. Jadi problem dengan pinjam duit ni, pinjam hari ni walaupun zero interest, sekarang ni dah bagi zero interest, tapi bulan depan kena bayar. Kan? Atau bulan 3 kena bayar. Dia bagilah moratorium, lepas tu dah kena bayar dah. Tapi kalau kita dapat dana pelaburan, kita cuma bayar balik apabila kita dapat keuntungan. Dan biasanya mana-mana perniagaan dia akan ambil masa 3 bulan, setahun, 12 bulan, 2 tahun untuk capai profitability. Sebab dia kena execute marketing dulu, branding lagi, semua tu barulah dapat profit. Bukannya hari ni berniaga, besok kaya, lepas tu lusa tutup. Mana dia macam tu kan? Adalah certain bisnes yang meletup terus. Tetapi kebiasaannya bisnes akan ambil masa untuk deliver dia punya true potential. Tapi tu betul tak berlaku lah kat negara kita, sebab tak ada pelabur-pelabur strategik di peringkat startup yang besar-besar, tak ada. Kalau teknologi banyak. Tapi kalau yang berniaga kecil-kecil, jual barang, produk apa semua tu sangat-sangat kurang. Alright. Okay. Ada apa-apa lagi tak nak tanya you all semua dekat komen? Kalau nak tanya boleh tanya.
Okay, Coach, saya tertarik dengan Raudah City tu tadi. Okay, kalau macam sekarang ni PKP kan, orang dah tak boleh keluar semua. And then ada apa-apa tak yang you all sendiri sebagai developer anjurkan ataupun maybe ada you all semua macam ada idea ke atau apa-apalah yang you all sendiri buat untuk idea dari segi apa? Business? Yes. Okay, dia saya ada share 20 jenis perniagaan yang boleh dilakukan, some waktu PKP, some luar PKP. Contohlah kan, macam emas ni kan, orang sekarang ni macam ambil lewa je, tak payah beli emas, tak apalah, tak payah beli pun tak apa, okey je. Nanti bila keluar je PKP habis, emas sure habis. Emas ni semua habis. So antara dia jadilah dealer pergi beli emas ni, simpan dulu. Simpanlah, tak boleh beli banyak, beli 10 kotak, 20 kotak, simpan dulu. Sebab ni akan jadi barang emas lepas habis PKP ni. Contohlah kan. So jadi buat usahawan emas, itu benda paling simple lah. Benda yang antara bisnes yang akan meletup juga sangat-sangat besar, potensi dia adalah bisnes sanitasi bangunan. Okay, sanitasi office. Bila nak buka nanti, semua akan nak buat sanitasi. Kan? So yang ni, benda ni tak susah. Tapi lah, kenalah belajar teknikal dia, kena tahu produk dan sebagainya. Yang ni bisnes yang kita akan lancarkan malam ni, insyaAllah. Jadi usahawan virus buster kita panggil. Pembunuh virus. The virus killer specialist. Ni antara bisnes yang orang kata apa, yang mudah. Mudah tak susah lah sebab dia sebisa, modal pun very low, boleh buat part time dan sebagainya. So pada masa yang sama, kita tahu yang dalam tempoh PKP ni, bisnes yang boleh hidup hanyalah bisnes grocery, permakanan. So bisnes permakanan ni ada banyak tau, macam can and jar food, you boleh supply kan, you boleh create. Contohlah kami nak cari produk biskut. Biskut pun tak ada orang Muslim. Ada lah tapi sikit sangat. Cookies banyak. Kuih raya banyak. Biskut pun tak ada contohnya kan. So benda-benda macam ni kalau kita buat, dia boleh bekal dekat kedai runcit, dekat supermarket dan sebagainya. So ni antara bisnes-bisnes kecil lah yang kita boleh mulakan, as small as RM500 punya modal sampai ke RM3,000, RM4,000, RM5,000 pun boleh. Dan mungkin just nak share juga, saya dapat maklumat daripada Tekun bahawa mereka sekarang menawarkan menawarkan pembiayaan untuk startup rider, dia panggil mobile entrepreneur, yang mana dia bagilah basic RM2,000, 0% pembiayaan untuk siapa yang nak jadikan mobile rider ni sebenarnya. Satu yang memang berdaftar dengan e-hailing sebagainya lah. Kedua yang mereka buat independen, dia buat sendiri. Dia buat sendiri tapi dia broadcast kepada merchant dekat kawasan dia. Saya boleh jadi rider. Then you boleh je buat simple platform like WhatsApp, website ataupun Facebook, boleh je. Sebab you akan link dengan customer to the end user to the businesses. Yang ni pun kita boleh buat. So benda-benda yang services macam ni, dia tak perlukan modal yang besar untuk start. Cuma perlu ada lah sikit knowledge, ada sistem basic sikit kan. Ini antara benda yang simple, yang tak susah dan tak sukar. Tapi insya-Allah kami juga dalam proses untuk wujudkan satu business model untuk sub DC kita panggil. Sub distributor. Alright. Sub distributor ni tapi fungsi dia lebih kepada inventory management dengan promoter lah. Okay, contoh je kan, kalau kita tengok jenama-jenama besar, bila dia hantar dekat hypermarket, dia ada team merchandiser yang akan pergi check barang tu. Alright. Check barang tu, susunan dia, ada barang dah rosak ke, nak expire ke, nak apa kan. So team ni lah yang akan jaga, team ni akan jaga dan dia akan update, dia akan betulkan supaya produk tu move lah. Supaya kilang boleh produce lagi. Kan, so dapat sale. So tapi bila musim produk, dia tak ada team tu sebab yelah dia buat kilang je. Duit semua dah habis kat situ dah. Nak pergi buat merchandiser dia tak mampu. So kita wujudkan fungsi merchandiser tu sebagai satu usahawan baru. Ni yang saya akan bentangkan insya-Allah ke Kementerian Pembangunan Usahawan. Kita menjangkakan paling kurang 10,000 usahawan baru, kita panggil SDC lah kan, sub DC, Raudah sub distributor, yang mana fungsi dia modal tak besar dan modal tu kita tengah cuba susunkan dengan tekun, tapi dia akan jaga produk
di outlet-outlet yang kita hantar. Katalah contohnya ada Rauda Grocer, nanti ada 1,000 Rauda Grocer. Mungkin satu sub DC dia jaga 10 produk untuk 10 outlet contohnya lah. Something like that. So banyak ruang. Siapa yang nak tahu peluang perniagaan ni dia kena follow saya lah. Sebab saya selalu buat bisnes baru kan. Jadi seorang ni nak tanya pasal Rauda Grocer online. Kena beli share 100k dulu kan coach? Boleh tak coach terangkan sikit pasal ni? Oh bukan macam tu. Untuk yang jadi ahli Kopim tu minimum RM500 je. Tapi untuk buka Rauda Grocer, sebab kita online dan warehouse, sebab kita kena ada warehouse lah untuk kita operate. So RM100,000 tu lebih kepada setting up dengan stock value dekat ID shop lot ke ataupun warehouse yang kita ada lah. So lebih kepada cost setting up of the outlet. So dia tak perlu beli share sampai RM100,000. Share tu minimum pun tak apa. Tapi RM100,000 tu digunakan untuk beli infra dan juga beli stock value untuk kita jual secara dalam talian ataupun online, insyaAllah. Alright. Okay, so rasanya dah tak ada apalah diorang tanya ni. So, okay coach, nak tanya. Coach punya yang bangkit tu macam mana? Adakah masih lagi berterusan ataupun diberhentikan sekejap ke? Macam mana ke? Kita terus bangkit. Kita tahun lepas pencetus kebangkitan ekonomi Islam. Tahun ni kita mulakan gerakan mengambil alih share pasaran dalam ekonomi. Jadi yang sekarang ni sebenarnya dalam bentuk, sebab tahun lepas tu banyak training, kita buat tactical training, teori dan sebagainya. Tahun ni saya create terus projek tu. Dia tak ada dah okey saya ajar ni, you all buatlah apa-apa. Yang buat-buatlah, yang mana pandai boleh buat produk, dia buat produk. Tapi pada masa yang sama kita sendiri wujudkan terus perniagaan-perniagaan tu. Macam saya sebutlah, sub DC je dekat 10,000. Kan nanti ada community farm je ada berapa puluh ribu dekat community farm saja. So maknanya projek Ayu Bangkit sebenarnya adalah untuk mengembalikan kuasa ekonomi ke tangan majoriti orang kita. Sebab kita bukan pasal racist ke, bukan, dia pasal orang kita ni yang paling teruk dari segi pemilikan ekonomi. Kan bawah tahap 20%. So kita kena betulkan tu dengan cara pergi balik barang-barang yang kita pakai, barang-barang harian, barang-barang yang memang kita makan, kita beli, kita pakai, kita guna secara harian. So sebab tu kita punya projek Ayu Bangkit tu adalah bersifat sangat strategik dengan mempunyai numbers yang spesifik. Cuma perancangan awal macam Malakat Mall sepatutnya 10 tahun, ada 100 mall sebagainya, yang tu terpaksa dipercepatkan, tak boleh tunggu. Sebab kalau kita tunggu tu kita dah tak ada bisnes lain ni. Sebab banyak usahawan kita dulu jual macam-macam lain, tak boleh jual dah barang tu, kena jual, diorang pun kena beralih ke jadi grocer owner ke, jadi community farm owner ke, jadi distributor ke, jadi sub DC ke. Sebab yang tu yang low risk lah. Kalau tiba-tiba dia saya nak buat pesawat punya bisnes lah, saya nak buat oil and gas. Oil and gas pun dah habis jatuh harga serendah-rendah mungkin kan. So sangat-sangat risiko. Buat juga. Saya tak kata tinggalkan perniagaan asal. Teruskan perniagaan asal tu. Tapi kena ada perniagaan tambahan yang boleh insya-Allah sama ada suplemen ataupun kemungkinan besar akan datang dia akan menjadi pengganti ataupun jadi perniagaan yang lebih besar. Sumber pendapatan kita yang utama insya-Allah. Okey lah. Ada apa-apa lagi tak soalan sebelum kita orang akhiri live kita orang ni? Dia tak tahu nak jawab apa, banyak sangat kan. Banyak sangat dah bagi. Okay, alright. So terima kasih coach sebab sudi meluangkan masa dengan kita orang, sudi melayan kita orang punya ni kan. Kita minta tolong diorang share kan supaya dapat manfaat pada kawan-kawan yang lain. Dan apa pun yang paling penting, jangan takut. Kita kena yakin bahawa setiap apa yang berlaku ni adalah Allah memberi peluang kepada kita untuk berfikir sisi yang lain untuk ubah nasib kita. Kalau kita ambil tindakan yang berbeza, yang positif, insya-Allah, dan yakin dengan Allah akan bantu, kita akan dapat keluar daripada COVID-19 ni dengan lebih kuat. Bukannya dengan habis COVID-19 kena pula COVID-20 ke apa kan. Bukan macam tu. Kita keluar lebih kuat, lebih hebat insya-Allah. Alright. Sebelum tu nak minta coach satu ayat yang powerful lah untuk membakar semangat ni.
Oh, ada ayat yang membakar semangat pula kan. Ya. Wah, ini pressure ni. Yeah. Okey, saya nak kongsikan satu ayat daripada surah Al-An'am kan. Dia katakan, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini, dan dia mengangkat darjat sebagian daripada kamu di atas yang lain untuk menguji mu atas kurniaan yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Saya nak simpulkan senang je. Anda adalah khalifah. Khalifah itu dalam bahasa Inggeris dia panggil vicegerent kan? Vicegerent atau wakil Allah. Act like one. Jangan, okey, kita ada satu part kita jadi hamba, satu part kita jadi khalifah. Act like the khalifah. Jadi khalifah ni maksudnya kita kena yakin bahawa Allah jadikan kita ni hebat di muka bumi ini. Allah jadikan kita sebagai pentadbir muka bumi ini. Maka nak tahu macam mana nak jadi khalifah yang hebat, ikut panduan yang Allah dah bagi. Ikut apa panduan yang Rasulullah dah bagi. Dan yakin yang bahawa bila kita ikut panduan itu, kita akan selamat dunia, berjaya dunia, berjaya akhirat insya-Allah. InsyaAllah. Jazakallah khair. Alright, terima kasih coach semua. Okay, so sekarang ni untuk you all semua, you all boleh share apa tips and apa pandangan tentang bisnes ni. So coach, terima kasih sangat. So Terima kasih. kita akhiri live ni dengan doa. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, terima kasih.